Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahira binti Norman. Nombor matrik 1170744 merupakan pelajar dari Universiti Sains Islam Malaysia dalam jurusan Sarjana Muda Pentadbiran dan Hubungan Korporat. Hari ini saya akan membentangkan tentang REIT. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Profesor Dr. Nur Adli atas bimbingan dan tunjuk ajar sepanjang saya menyiapkan tugasan ini. Antara kandungan yang akan saya kupaskan adalah pertama sekali saya akan membincangkan tentang pengenalan REIT. Kemudian saya akan bincangkan tentang perbezaan antara REIT konvensional dan juga Islamic REIT. Yang ketiga, saya akan membincangkan tentang kelebihan melabur dalam REIT dan seterusnya kekurangannya pula. Dan kemudian saya akan bincangkan tentang cara-cara untuk melabur di dalam REIT dan akhir sekali saya akan memberi sedikit kesimpulan tentang tajuk yang telah diberikan kepada saya ini. Okey, pertama sekali pengenalan REIT. REIT merupakan singkatan daripada Real Estate Investment Trust atau dalam bahasa disebut sebagai amanah pelaburan hartanah. REIT secara amnya memfokuskan pada kategori tertentu aset untuk pelaburan. REIT ialah sebuah instrumen pelaburan yang membolehkan seseorang individu memiliki aset seperti rumah, hotel, hospital, pusat membeli belah dan sebagainya pada harga mampu milik. REIT menyediakan sumber pendapatan berulang yang stabil atau konsisten, berfungsi sebagai yield play dan bukannya pusat pelaburan untuk meraih keuntungan modal. Saya percaya bahawa analisis fundamental yang berkesan dapat membantu pelabur runcit menentukan sama ada pendapatan berulang stabil atau cenderung untuk meningkat pada jangka masa yang panjang. Amanah pelaburan saham REIT ini disenaraikan di Bursa Malaysia yang dimiliki dan diuruskan oleh profesional atau pemaju hartanah tersebut. Sebilangan besar REIT disenaraikan secara terbuka dan menyatakan bahawa melebihi 90% pendapatan mereka sebagai dividen untuk memenuhi faedah tertentu yang ditetapkan kepada REIT oleh pengawal selia sekuriti tempatan iaitu Bursa Malaysia. REIT juga boleh dikatakan sebagai alat yang memiliki dan memproses portfolio aset harta tanah yang menghasilkan pendapatan. Bermodelkan seiring dengan amanah saham, REIT membolehkan dana dikumpulkan oleh sekumpulan pelabur. Struktur sedemikian memberikan beberapa kelebihan kepada pelabur runcit seperti kemasukan rendah dan pendedahan kepada kepelbagaian kumpulan aset hartanah dengan tahap kecairan yang tinggi. Seperti pelaburan-pelaburan yang lain, REIT juga boleh didapati dalam dua kategori iaitu patuh syariah dan konvensional. Mengikut Bursa Malaysia, terdapat 4 daripada 18 REIT di Malaysia merupakan pelaburan patuh syariah. Antara REIT patuh syariah di Malaysia ialah Al-Aqah Healthcare REIT, Al-Salam REIT, Axis REIT dan KLCC Property Holding. Perbezaan antara I-REIT iaitu REIT patuh syariah dengan REIT konvensional adalah sumber pendapatannya daripada aktiviti perniagaan yang patuh syariah. Bagi I-REIT yang menjalankan aktiviti perniagaan bercampur iaitu patuh dan juga tak patuh syariah dalam satu masa yang sama, hasil yang diperolehi daripada aktiviti yang tidak patuh syariah itu hendaklah hanya 20% dari keseluruhan pendapatan. Pemegang saham REIT memperoleh bahagian pendapatan yang dihasilkan melalui pelaburan hartanah tanpa keluar dan membeli, mengurus atau membiayai aset. Okey, tajuk yang seterusnya yang akan saya bincangkan ialah REIT
versus IRET. Okey. Amanah Pelaburan Hartanah Islam yang disebut sebagai IRET adalah kolektif skim pelaburan dalam hartanah di mana penyewa menjalankan aktiviti yang dibenarkan menurut syariah. Penstrukturan IRET akan lebih kurang atau serupa sahaja dengan RET konvensional kecuali garis panduan dan prinsip syariah yang digunakan sebagai kontrak dan prinsip dalam pelaburan tersebut. IRET dikendalikan oleh pihak pengurusan yang menggunakan hartanah patuh syariah termasuk penyewa dan penyewa kedua. Pembiayaan pemerolehan atau pembangunan hartanah juga haruslah patuh syariah. Pelaburan tunai atau pencairan mestilah dibuat dengan instrumen patuh syariah dan skim insurans bagi melindungi hartanah yang juga harus patuh syariah. Dapat dua ciri unik yang dimiliki IRET. Pertama, perniagaan utamanya adalah menguruskan kumpulan hartanah yang menghasilkan pendapatan dan yang kedua, ia mestilah mengagihkan sebahagian besar keuntungannya sebagai dividen. IRET diperdagangkan di bursa saham dan memberikan pulangan kepada pelabur melalui kenaikan modal dari kenaikan harga dan dividen seperti mana-mana saham syarikat tersenarai yang lain. Pelaburan ekuiti bergantung kepada keuntungan modal sebagai sumber pulangan utama kepada pelabur. Terdapat hubungan langsung antara kenaikan harga saham dan hasil pelabur. Pelabur akan memperoleh keuntungan apabila terdapat pergerakan positif terhadap harga saham tetapi mereka akan rugi sekiranya harga saham bergerak sebaliknya. IRET menawarkan keuntungan modal yang rendah kerana kenaikan harga sahamnya yang rendah tetapi mempunyai pembayaran dividen yang stabil setiap tahun. Pelaburan di IRET dan pasaran hartanah pasti mempunyai persamaan di mana kedua-dua pelaburan menawarkan pemilikan hartanah dilaburkan melalui pasaran saham atau pasaran aset fizikal. Namun begitu, perbezaannya ialah IRET lebih cair daripada hartanah fizikal kerana dengan IRET, pelabur dapat membeli dan menjual dengan mudah saham IRET melalui pasaran saham, sedangkan pembelian dan penjualan hartanah fizikal seperti lot kedai dan tanah akan biasanya mengambil masa yang lebih lama. Malaysia adalah negara pertama di Asia yang memperkenalkan amanah harta. Amanah pertama disenaraikan di Kuala Lumpur Stock Exchange KLSE pada tahun 1989. Hanya ada 4 amanah harta yang disenaraikan di KLSE sebelum pengenalannya di pasaran. Ianya adalah amanah harta pertama Arab Malaysia yang diperkenalkan pada Ogos 1989, amanah hartanah Malaysia pertama iaitu pada November 1989, amanah hartanah PNB pada Disember 1990 dan Maybank kumpulan wang amanah harta 1 pada Mac 1997. Walau bagaimanapun, amanah hartanah ini tidak popular di kalangan institusi pelabur pada waktu itu. IRET Malaysia berkembang di dalam dua aspek iaitu dalam kerangka peraturan atau disebut juga sebagai regulatory framework dalam bahasa Inggerisnya dan juga parameter syariah. Okey, pertama sekali saya akan bincangkan tentang kerangka peraturan. Okey, Malaysia adalah negara pertama di Asia yang memperkenalkan undang-undang yang membenarkan pembentukan amanah harta tersenarai. Pada tahun 1986, Bank Negara Malaysia iaitu Bank Pusat Malaysia meluluskan kerangka peraturan untuk amanah harta tersenarai di mana prinsip yang mengatur penubuhan operasi mereka adalah Akta Syarikat 1965 dan juga Akta Industri Sekuriti 1983. Garis panduan khusus mengenai dana amanah harta diperkenalkan oleh Suruhanjaya Sekuriti pada tahun 1991 dan kemudiannya disemak semula pada tahun 1995. Menurut Akta Kewangan 2004 yang diwartakan pada Disember 2004, RET akan menikmati pengecualian cukai tertentu.
Di bawah Akta Kewangan 2004, pelabur REIT menikmati pengecualian duty stamp ke atas semua instrumen pemindahan hartanah. Pemilik hartanah yang menjual hartanah mereka ke REIT juga dikecualikan daripada cukai keuntungan hartanah. Pada 22 November 2005, Suruhanjaya Security mengeluarkan Garis Panduan Amanah Pelaburan Hartanah Islam iaitu I-REIT untuk memudahkan pengembangan pemasaran modal produk Islam baru. Garis panduan REIT Islamik melengkapkan garis panduan yang sedia ada, iaitu REIT konvensional. Kriteria pematuhan perundangan Islam disediakan dalam panduan bagi membimbing pengurusan syarikat dalam aktiviti yang berkait dengan I-REIT termasuk yang dibenarkan dan juga yang tidak dibenarkan dalam Islam. Okey, tentang parameter syariah, saya telah senaraikan isu-isu dan juga garis panduan yang telah ditetapkan. Terdapat 5 isu, iaitu isu pertama memperoleh aset baru dengan penyewa sedia ada, sewa berterusan, kemudahan pembiayaan, pelaburan dan deposit, takaful atau insurans, dan yang kelima solusi pengurusan risiko. Okey, kelebihan melabur di dalam REIT. Melihat kepada kekuatan pelaburan dan sejarah prestasi REIT, tidak hairanlah saham REIT biasanya dilihat sebagai pelaburan yang baik untuk semua pelabur jangka masa panjang dan pelbagai. Jelas, kemasukan saham REIT dalam pelaburan apapun portfolio adalah keputusan pelaburan yang berhemah. Kelebihan pertama iaitu imbangan risiko ataupun ganjaran yang menarik. Saham REIT telah terbukti menawarkan keseimbangan risiko atau ganjaran yang menarik dalam portfolio pelaburan. Penambahan saham REIT ke dalam portfolio yang pelbagai telah meningkatkan pulangan portfolio dan juga mengurangkan risiko keseluruhan portfolio tersebut. Apabila saham REIT ditambah ke dalam portfolio yang dipelbagaikan, kecekapan portfolio itu dipertingkatkan. Apabila portfolio pelaburan adalah cekap, pelabur yang bersikap lebih kepada menghindari risiko ataupun mengurangkan risikonya boleh menjangkakan pulangan portfolio yang lebih tinggi dengan tahap risiko yang rendah. Sementara itu, pelabur yang bertolak ansur dapat menjangkakan risiko yang rendah seiring dengan tahap pulangan yang tinggi sebagaimana yang mereka inginkan. Okey, kelebihan yang kedua iaitu kecairan yang tinggi. Berbanding dengan pelaburan fizikal harta tanah, pelabur dalam senarai pertukaran sekuriti hartanah menikmati lebih besar kecairan iaitu lebih mudah dan lebih murah untuk dibeli dan menjual REIT seperti itu. Mudah tunai pelaburan hartanah langsung berpunca dari nilai relatif yang tinggi, harta individu, kekurangan pertukaran awam dengan urus niaga yang kerap dan sifat unit setiap harta. Kelebihan yang ketiga, perlindungan tambahan dan ketelusan. REIT yang disenaraikan di bursa mesti memenuhi syarat yang sama seperti yang diaplikasikan untuk syarikat perdagangan awam yang lain, termasuklah peraturan berkaitan dengan pelaporan kewangan, pendedahan dan pengurusan. REIT ini memerlukan penderahan kepada SEC, maka operasi mereka lebih telus kepada pelabur. Kelebihan yang keempat iaitu liability yang terhad. Sama seperti saham, tanggungjawab kewangan untuk pelabur REIT adalah terhad kepada jumlah yang mereka laburkan sahaja. Jenis lain dari pelaburan harta tanah seperti perkongsian mempunyai potensi liability lebih besar daripada jumlah yang dilaburkan pada asalnya. Dengan REIT, risiko ada dibahagikan dan dikongsikan dengan ramai pelabur. Tidak sama seperti pelaburan hartanah fizikal di mana hanya seorang atau jumlah individu yang terhad untuk berkongsi risiko. Kelebihan yang kelima, pelaburan permulaan yang lebih rendah. Dalam kebanyakan kes, pelaburan harta tanah langsung umumnya memerlukan wang pendahuluan 20% hingga 35% dan bergantung pada ukuran saiz bangunan atau harta tanah. Kos pendahuluan awal berkemungkinan agak tinggi. Itu tidak termasuk perbelanjaan lain seperti kos penutupan dan yuran ejen.
Sebilangan besar REIT berdagang dengan sesaham harga di bawah $100. Pelaburan ini mempunyai permulaan yang lebih rendah berbanding membeli harta tanah fizikal secara langsung, memberikan akses kepada pelabur REIT ke atas harta tanah yang sebaliknya tidak dapat mereka akses. Sebagai contoh, dengan REIT tertentu, seorang pelabur dapat melabur di hotel, pusat membeli belah atau lain-lain bangunan mercu tanda. Sifat-sifat ini mungkin sukar bagi seseorang individu yang melabur secara pelaburan yang sebaliknya. Kelebihan yang keenam, iaitu pengurusan profesional aktif. Sebilangan pelabur menguruskan sendiri harta tanah ketika melabur secara langsung di hartanah. REIT menggunakan pengurusan yang profesional untuk mengawal perbelanjaan, memaksimumkan pulangan dan sewa, melakukan analisis pemerolehan untuk meningkatkan potensi memperoleh harta tanah yang baru dan banyak lagi. Pelabur hartanah langsung boleh mengambil pengurus yang profesional, tetapi masih perlu untuk terlibat dalam operasi hari ke hari. Antara kekurangan pertama yang perlu anda pertimbangkan adalah implikasi cukai. REIT umumnya tidak membayar cukai di peringkat korporat. Mereka dianggap sebagai entiti yang boleh melepasi kebanyakan cukai persekutuan dengan mematuhi sekatan terperinci mengenai struktur pemilikan, agihan dan operasi. Tidak seperti dividen saham yang berkelayakan yang mendapat keutamaan 15% atau 20% kadar cukai. Dividen REIT dipertimbangkan sebagai pendapatan perniagaan pass-through dan oleh itu dikenakan cukai pada kadar penerima pendapatan biasa. Oleh kerana dividen diterima daripada REIT, dikenakan cukai sebagai pendapatan biasa, REIT lebih sesuai untuk akaun cukai pilihan. Walaupun hal ini terlihat memberi impak negatif, namun penting untuk diperhatikan bahawa dibandingkan dengan dividen korporat, REIT hanya dikenakan cukai sekali sahaja di peringkat pemegang saham. Sedangkan dividen korporat yang diterima dikenakan cukai di peringkat korporat dan juga di peringkat pemegang saham. Okey, kita teruskan dengan kekurangan melabur di dalam REIT. Walaupun terdapat banyak kelebihan REIT berbanding pelaburan harta tanah langsung, iaitu hartanah fizikal, terdapat juga kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Kekurangan yang kedua iaitu kekurangan kawalan. Pelabur REIT tidak mempunyai kuasa untuk mengawal sama ada hartanah tersebut akan dilabur atau tidak di sesuatu operasi. Pelabur yang melabur secara langsung dalam hartanah iaitu membeli bangunan itu sendiri mempunyai kawalan ke atas aset berkenaan. Kekurangan kawalan dapat dilihat sebagai positif atau negatif bergantung kepada pelabur itu sendiri, kerana ada individu yang lebih suka kepakaran profesional yang menguruskan asetnya, sementara yang lain mungkin lebih suka terlibat dengan operasi dan keputusan pelaburan. Kekurangan yang ketiga iaitu pulangan REIT tidak dijamin. Walaupun pelaburan ini menjanjikan dividen yang konsisten, jumlah pulangan yang pelabur terima adalah bergantung kepada prestasi pasaran hartanah. Katakanlah prestasi Mid Valley merosot di mana pengunjung makin berkurangan dan jumlah penyewa pun makin sedikit, sudah tentulah harga unit IGB REIT akan merosot. Tetapi, kalau anda melihat bahawa harga saham REIT berkemungkinan akan merosot, anda boleh jual saham tersebut. Tidak sama seperti pelaburan hartanah konvensional. Sekiranya hartanah yang anda beli mempunyai pulangan atau capital gain yang rendah atau susah untuk dapatkan penyewa kerana lokasinya tidak strategik, agak susah untuk mencari pembeli bagi hartanah tersebut. Sekiranya ia dapat dijual, ia mungkin akan mengambil masa yang lama. Okey, tajuk yang seterusnya iaitu cara-cara melabur di dalam REIT. Pelaburan REIT adalah sama seperti pelaburan saham biasa. Jadi, REIT tertakluk kepada peraturan perdagangan, pembayaran, penjelasan dan penyelesaian yang sama. Maksudnya, anda masih perlu buka akaun trading dan akaun CDS iaitu Central Depository System yang merekodkan segala jenis transaksi jual beli saham sebelum boleh mula melabur. Ikuti langkah asas ini yang telah saya senaraikan untuk anda untuk memulakan pelaburan anda.
Okey, langkah yang pertama iaitu pilih syarikat broker. Layari laman web Bursa Malaysia dan pilih syarikat broker yang paling sesuai dengan anda. Contoh kriteria yang anda gunakan untuk mencari syarikat broker yang sesuai iaitu broker yang mengenakan komisen yang rendah, senang untuk buat transaksi, patuh syariah dan online trading platformnya senang digunakan. Okey, langkah yang kedua iaitu buka akaun trading dan akaun CDS. Setelah anda memilih broker, buat temujanji dengan broker tersebut untuk buka akaun. Kebiasaannya, anda kena sediakan beberapa dokumen seperti salinan kad pengenalan dan penyata akaun bank bergantung kepada broker tersebut. Langkah yang ketiga, masukkan modal dalam akaun trading. Proses pembukaan akaun akan mengambil masa beberapa hari. Selepas akaun diaktifkan, anda boleh terus memasukkan modal ke dalam online trading platform mengikut kemampuan anda. Langkah keempat iaitu langkah yang terakhir, mulalah melabur. Bila duit modal dah masuk dalam akaun trading, anda boleh mula jual beli saham dekat Bursa Malaysia dengan menggunakan online trading platform yang disediakan. Jangan risau, selalunya anda akan diajar cara menggunakan platform tersebut pada langkah yang kedua tadi, semasa anda berjumpa dengan broker untuk membuka akaun CDS. Antara contoh-contoh iRate yang patuh syariah di Bursa Malaysia iaitu Al-Aqar Healthcare Rate. Al-Aqar Healthcare Rate ataupun disebut sebagai Al-Aqar merupakan amanah pelaburan hartanah patuh syariah yang disenaraikan di Bursa Malaysia untuk tujuan komersial. Ia beroperasi di Malaysia dan Australia. Syarikat ini ditubuhkan pada 27 Jun 2016 dan ibu pejabatnya yang terletak di Kuala Lumpur. Penyewa-penyewa aset ini beroperasi sebagai hospital pakar di bawah sektor penjagaan kesihatan di mana operasinya merupakan aktiviti yang dibenarkan oleh syariah. Pengurus dana Al-Aqar Healthcare Rate tidak akan menerima penyewa baru yang menjalankan operasi tidak patuh syariah dan sekiranya penyewa menjalankan operasi campur iaitu patuh dan juga tidak patuh syariah, kaedah pengiraan ialah hasil bahagian tidak patuh syariah daripada keseluruhan hasil operasi akan berdasarkan garis panduan iRate. Okey, berdasarkan graf prestasi Al-Aqar Healthcare Rate, indikator yang digunakan adalah Bollinger Band. Graf menunjukkan bahawa kaunter Al-Aqar berada dalam tempoh downtrend, memandangkan harga berada di bawah garisan tengah. Graf juga menunjukkan bahawa titik harga hampir menyentuh garisan bawah yang membawa maksud isyarat beli kepada pelabur. Kaunter Al-Aqar sesuai untuk pelaburan jangka masa panjang. Okey, iRate yang seterusnya iaitu Exit Rate. Exit Rate terlibat dalam memiliki dan melabur dalam harta tanah pejabat dan perindustrian. Berbeza dengan Al-Aqar tadi, Al-Aqar lebih kepada hospital pakar, tapi Exit Rate lebih kepada perindustrian seperti kilang, pejabat dan sebagainya. Syarikat ini ditubuhkan pada 15 Jun 2005 dan ibu pejabatnya terletak di Petaling Jaya, Selangor. Okay, berkenaan dengan prestasi Exit Rate, Exit Rate boleh dikatakan kaunter yang stabil memandangkan titik harga masih tidak jauh dari garisan tengah. Walaupun kaunter berada dalam tempoh downtrend, namun masih ada peningkatan harga. Titik harga berada di bawah garisan bawah membawa maksud pelabur disarankan untuk membeli rate berkenaan pada titik harga tersebut. Okey, apa yang boleh saya simpulkan daripada tajuk yang saya kupas dari permulaan sampailah kepada contoh iRate tadi ialah secara kesimpulannya, REIT iaitu Real Estate Investment Trust atau dikenali juga dalam bahasa sebagai amanah pelaburan hartanah merupakan sejenis saham yang disenaraikan di Bursa Malaysia seperti saham-saham yang lain, namun ianya dilaburkan dalam bidang hartanah seperti rumah, hotel, pusat membeli belah dan sebagainya. REIT memberikan pulangan secara dividen yang konsisten dan mempunyai kadar risiko yang rendah. REIT juga boleh didapati dalam jenis yang patuh syariah atau dipanggil juga sebagai iRate.
Konsep iRate tidak jauh bezanya daripada rate konvensional, dan yang membezakan mereka adalah pengaplikasian Undang-Undang Islam dalam operasi pelaburan. Garis panduan iRate yang pertama diperkenalkan adalah pada 2005 oleh Suruhanjaya Security. Okey, seterusnya berdasarkan pemerhatian pakar, antara kelebihan apabila anda melabur dalam rate adalah pertama sekali imbangan risiko dan ganjaran yang menarik, tahap kecairan yang tinggi, perlindungan tambahan dan ketelusan, liability yang terhad, pelaburan permulaan yang lebih rendah dan pengurusan profesional aktif. Jika ada kelebihan maka akan ada kekurangannya. Antara kekurangan apabila anda melabur dalam rate adalah pertama, implikasi cukai, kekurangan kawalan dan pulangan rate yang tidak dijamin. Anda boleh mula melabur di dalam rate hanya dengan 4 langkah mudah, iaitu pilih syarikat broker, buka akaun trading dan akaun CDS, masukkan modal dalam akaun trading dan mula melabur. Setakat ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.